Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fazli bin Abdul Ghani. Saya daripada Kumpulan 9 dan ingin membentangkan tentang moratorium ketika pasca COVID-19. Saya akan melakukan pengenalan dan kemenceritakan ekonomi ketika pasca COVID-19. Pengenalan, sebelum berlakunya wabak COVID-19 yang berlaku di seluruh dunia, kita melihat banyak perancangan yang telah dirancang oleh kerajaan dengan pelbagai dasar yang didasarkan boleh mendatangkan manfaat kepada negara, dan dalam pada masa yang sama ianya adalah untuk mengukuhkan dasar fiskal negara supaya negara dapat bergerak maju seiring dengan matlamat dan juga harapan yang ingin dicapai oleh kerajaan pada masa itu. Antara cabaran utama kerajaan untuk mengukuhkan dasar fiskal negara setelah peralihan kuasa yang berlaku pada awal tahun 2020, setelah kerajaan Pakatan Harapan yang dikelola oleh mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir pada ketika itu telah meletakkan jawatan secara sukarela di mana sekaligus yang di-Pertua Agong Al-Sultan Abdullah Riyawatuddin Al-Mutafabillah Shah berkenan melantik Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin Menteri ke-8, Perdana Menteri yang ke-8, selaras dengan peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan. Seterusnya kita akan melihat pada kemenceritakan ekonomi ketika pasca COVID-19. Sejak beberapa tahun kebelakangan semasa pemerintahan Kerajaan Pakatan Harapan selama 22 bulan, permasalahan yang berlaku di dalam negara sama ada di dalam peringkat global dan juga berpunca daripada negara sendiri khususnya di dalam menguruskan keuangan negara. Selain itu, terdapat krisis konflik dua kuasa besar dunia antara Amerika Syarikat dan China, ditambah pula dengan kemelut seperti Brexit dan juga kejatuhan harga komuniti. Hari ini telah melihat krisis yang berlaku antara dua negara besar ini telah memberi impak ke seluruh negara dunia dan termasuklah Malaysia. Wabak COVID-19 yang telah menyerang di seluruh dunia juga pada hari ini dengan pelbagai varian dikesan menjadikan populasi manusia di dunia berada dalam keadaan bahaya, dan hampir 90% aktiviti yang harian kebiasaan dilakukan tidak dapat dilakukan, dan ini mampu melumpuhkan ekonomi seluruh dunia. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Amirul Asri bin Deli, nombor metrik 275237 dari Kumpulan 9 akan membentangkan berkenaan dengan kemenceritakan ekonomi ketika pasca COVID-19. Krisis ekonomi yang berlaku pada hari ini berada di tahap di mana keadaan ekonomi di negara kita semakin gawat, dan kita dapat melihat kepada permulaan wabak COVID-19 ini berlaku. Industri pelancongan adalah yang paling awal terjejas kerana kerajaan telah menyekat segala pergerakan rakyat untuk melakukan segala aktiviti yang berkaitan dengan aktiviti pelancongan. Kenyataan daripada Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Motek, Datuk Seri Nancy Shukri menyatakan bahawa pada suku pertama tahun 2020 anggaran kerugian yang ditanggung oleh sektor pelancongan keseluruhan adalah berjumlah 45 bilion akibat daripada penularan wabak COVID-19 yang menular di seluruh dunia pada hari ini. Jumlah kerugian keseluruhan tersebut merangkumi kepada individu yang bekerja di dalam sektor pelancongan yang kehilangan kerja, aktiviti perniagaan di pusat pelancongan tidak beroperasi, dan juga pembatalan tempahan produk pelancongan serta pemotongan gaji pekerja di dalam hotel khususnya. Motek telah menganjurkan kerugian bagi segmen pelancongan antarabangsa melebihi kepada 31 bilion ringgit Malaysia oleh Motek adalah melebihi 13 bilion, dan punca kepada kerugian yang berlaku adalah kerana kerajaan telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP berkuat kuasa di seluruh negara untuk mengekang penularan wabak COVID-19 yang berlaku.
Hal ini yang mendatangkan kebimbangan daripada semua pihak kerana sektor pelancongan adalah sektor yang mampu untuk meningkatkan dasar fiskal negara, dan pada masa yang sama kerajaan dan juga kementerian yang terlibat perlu bertindak dengan memperbaharui agenda-agenda yang menyelamatkan industri pelancongan di Malaysia, dan pada masa yang sama mereka perlu memastikan supaya industri pelancongan di negara ini akan pulih seperti sedia kala dengan menyediakan pelan pemulihan secara berperingkat. Pasca COVID-19 ini telah memberikan impak yang besar terhadap situasi ekonomi semasa negara kita. Apa yang lebih memburukkan adalah keadaan ekonomi rakyat yang merudum teruk akibat daripada pelbagai faktor yang menjadikan mereka tidak dapat bertahan untuk meneruskan kelangsungan hidup seharian, seperti dibuang kerja, tidak dapat menjelaskan bayaran terhadap komitmen yang ditanggung oleh mereka. Menteri Kewangan Tengku Datuk Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz melalui Belanjawan 2021 yang telah dibentangkan, dapat kita melihat bahawa komponen-komponen yang dimasukkan di dalam belanjawan adalah sebahagiannya adalah peruntukan yang cukup besar untuk memastikan kelangsungan hidup rakyat dan juga untuk ketahanan ekonomi untuk jangka masa yang datang. Sebahagian besar daripada pakar-pakar ekonomi di negara ini menjelaskan bahawa kerajaan perlu membentuk satu belanjawan yang bersifat kritikal untuk mengekalkan ekonomi dan juga kesihatan rakyat berada di tahap yang baik sepanjang pasca pandemik ini berlaku. Sehingga kali ini dan dapat kita melihat Belanjawan 2021 ini memperuntukkan kepada keseluruhan lapisan masyarakat seperti isi rumah, B40, M40, peniaga, belia, wanita dengan pelbagai pakej rangsangan ekonomi yang telah dibentuk oleh kerajaan melalui dasar-dasar yang diguna pakai dan juga digubal dalam sidang parlimen yang berlangsung. Ianya akan dilaksanakan sebagai pakej-pakej rangsangan ekonomi yang terpilih oleh kerajaan seperti contoh Pemerkasa, Pemulih, PGBK dan pelbagai lagi untuk kelangsungan rakyat. Dan apa yang paling ditunggu-tunggu oleh rakyat adalah berkenaan dengan moratorium yang dilaksanakan oleh keseluruhan bank yang ada di Malaysia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Hilmi bin Mustafa, nombor metrik 275098. Saya akan bincangkan tentang moratorium ketika COVID-19. Moratorium ini telah lama wujud di dalam tema ekonomi, namun ianya telah direkod secara rasmi ketika COVID-19 sedang berlaku. Istilah ini diambil daripada perkataan Indo-Eropah iaitu more, yang memberikan maksud untuk melambatkan, dan istilah ini ditukar kepada bahasa Latin menjadi kepada morari yang membawa maksud penangguhkan. Perkataan ini digabungkan menjadi moratorius kerana ia diguna pakai di dalam urusan penangguhan kepada bayaran proses jual beli yang melibatkan persetujuan kedua belah pihak di dalam setiap urusan yang berkaitan. Di zaman moden ini, istilah ini moratorium tidak hanya terhad kepada urusan jual beli sahaja, malahan ianya boleh diguna pakai di dalam pelbagai konteks yang bersifat am, seperti contoh penangguhan kerja yang dilakukan akibat daripada kekangan yang berlaku, dan ianya perlu mendapat persetujuan daripada kesemua pihak. Moratorium hanya akan berlaku di dalam situasi yang tertentu saja, seperti yang berlaku akibat daripada COVID-19 yang berlaku pada hari ini, dan pihak bank akan berikan tempoh masa dan 3 hingga 6 bulan penangguhan mengikut persetujuan tempoh moratorium tersebut. Perlulah dimaklumkan lebih awal daripada tarikh sebenar.
Dan pada masa yang sama, sekiranya moratorium dilaksanakan, maka pembayaran perlu bersedia dengan kemungkinan dikenakan faedah atau tempoh pinjaman yang dilanjutkan. Luqman Harif Abdul Karim menjelaskan bahawa dengan pengubahan dasar yang telah dilakukan oleh kerajaan melalui Kementerian Kewangan pada tahun 2020, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengumumkan moratorium bayaran balik pinjaman bank selama 6 bulan kepada golongan B40, M40 atau T20 yang telah terjejas pendapatan ketika COVID-19 di seluruh negara. Untuk permohonan moratorium tersebut, tiada sebarang syarat yang diperlukan oleh pemohon untuk memohon, dan jika sebelum ini terdapat pelbagai dokumentasi yang diperlukan untuk memohon, namun kerajaan telah sebulat suara untuk tidak memerlukan lagi sebarang bentuk dokumentasi untuk diluluskan. Namun terdapat beberapa isu yang berkait dengan moratorium yang dilaksanakan di negara ini, dan isu-isu ini perlu diberikan perhatian secara menyeluruh kerana ianya melibatkan komitmen yang perlu dibayar oleh peminjam, dan dalam masa yang sama ia melibatkan peminjam untuk jangka masa yang panjang oleh peminjam terhadap komitmen bulanan mereka. Sekian, terima kasih daripada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Kamil bin Muhammad Azmi. Nombor matrik saya 274977. Jadi saya akan menyambung pembentangan berkaitan dengan isu moratorium yang dibangkitkan. Jadi seperti yang rakan saya maklumkan sebentar tadi, ia berkaitan dengan ketidakselarasan dari segi pelaksanaan dasar moratorium yang telah diumumkan oleh pihak kerajaan. Jadi kerajaan perlu mengambil pendekatan untuk meneliti secara keseluruhan untuk menyela syarikat kredit dan juga pajakan mengikut Akta Perkhidmatan Kewangan. Jadi apabila ketidakselarasan ini berlaku, ia akan menyebabkan peminjam perlu meminta lebih banyak pertolongan, khususnya daripada kerajaan, untuk mengangkat semua faedah semasa moratorium dilaksanakan oleh pihak kerajaan selama 6 bulan. Isu yang kedua pula yang diutarakan oleh ramai pihak terhadap moratorium iaitu masalah peminjam dengan institusi kewangan yang bersifat bukan bank seperti AEON, koperasi dan sebagainya. Jadi ramai golongan-golongan yang mempunyai pinjaman daripada contoh badan-badan koperasi, AEON dan sebagainya tadilah, antaranya seperti golongan B40, M40, peniaga-peniaga kecil dan sederhana dan sebagainya. Jadi golongan-golongan ini sememangnya terkesan kerana telah mengalami pengurangan pendapatan, ada yang hilang pekerjaan dan sebagainya. Jadi mereka mengalami tekanan dan juga beban yang berkali ganda kerana tidak mampu untuk membayar komitmen bulanan mereka kerana tiada pengecualian bayaran. Jadi ramai juga yang mengeluh bahawa pelaksanaan moratorium ini tidak melibatkan penangguhan bayaran kepada kad kredit. Hal ini kerana bank hanya menawarkan moratorium 6 bulan kepada pinjaman-pinjaman biasa tetapi tidak kepada penangguhan bayaran kad kredit. Sekiranya pinjaman kad kredit ini termasuk di dalam pelaksanaan moratorium, maka ianya akan dapat mengurangkan kadar faedah kepada 12 hingga 13% dan ini amat membantu untuk meringankan beban rakyat. Melihat kepada isu yang berlaku, ianya menjurus kepada bagaimana pelaksanaan tersebut berjaya untuk dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Dalam masa yang sama juga, kita dapat melihat contoh yang jelas di bawah Kementerian Kewangan yang mana yang berjaya mengawal bank-bank di seluruh negara untuk melaksanakan moratorium kepada peminjam dalam usaha untuk meyakinkan rakyat bahawa kerajaan pada hari ini sememangnya berusaha untuk mengurangkan beban mereka dalam menjalani kehidupan di wabak di kala wabak pandemik COVID-19 sedang melanda sekarang inilah. Jadi secara kesimpulannya dapat kita lihat bahawa melalui isu moratorium ini kerajaan perlu mengambil pendekatan yang menyeluruh terhadap dasar fiskal kerajaan kerana isu-isu seperti ini sebenarnya tidak sepatutnya dibangkitkan sekiranya pelaksanaan moratorium ini dilaksanakan dengan baik.
Dan dalam pada masa yang sama juga, kerajaan perlu memainkan peranan penting dalam mendengar keluh kesah rakyat yang semakin terbeban dari semasa ke semasa akibat dari pandemik COVID-19 yang berlaku sekarang. Jadi pihak kerajaan juga perlu untuk memberikan fokus yang terbaik di dalam menggubal dasar fiskal negara dengan mengimbangi kepada keutuhan ekonomi dan juga kepada bebanan kewangan yang ditanggung oleh rakyat dalam mendapatkan situasi yang lebih adil antara kerajaan dan juga rakyat. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.